amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya, yang sesungguh-sungguhnya ataupun sebenar-benarnya. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونوره وبركته وهداه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak ayat berkaitan dengan perkataan ataupun berkaitan dengan perbuatan yang nama dia taubat. Ada sebahagian besar daripada ayat Quran yang berkisarkan tentang taubat, yang berkisarkan tentang ayat taubat ini dimasukkan sama dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, pada pagi ini kita akan baca beberapa ayat Al-Quran berkaitan dengan taubat dan juga pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis yang berkaitan dengan dia. Di dalam Al-Quran pada surah Syura ayat 25, Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubah. Allah Subhanahu wa taala itu dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Allah Ta'ala kata hanya Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat daripada hamba-hamba Allah. Tidak ada mana-mana manusia, tidak ada mana-mana orang yang boleh mengampunkan
boleh menerima taubat melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan kata Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar Allah itu menerima taubat, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan kesalahan-kesalahan. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, memaafkan segala kesilapan-kesilapan. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu lakukan. Tuan-tuan, masing-masing diri kita mengetahui apa yang kita buat. Sama ada secara terang, sama ada secara sembunyi, sama ada secara zahir, sama ada secara jelas, sama ada secara rahsia. Apa bentuk amalan pun, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Pada ayat yang lain, tuan-tuan, pada surah At-Tahrim, ayat yang selalu tuan-tuan dengar dan selalu kita bacakan apabila berkaitan dengan surah Taubah. Apabila berkaitan dengan ayat taubat, apa dia, tuan-tuan? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya, yang sesungguh-sungguhnya ataupun sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Kelak mudah-mudahan, kata Allah Subhanahu wa taala, ayyaghfira ankum, Allah Tuhan kamu akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kamu. An sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawah dia sungai-sungai. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan beri pengampunan khusus kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang lain, tuan-tuan, pada surah Hud, ketika mana Nabi Hud alaihi salam kempen, ketika mana Nabi Hud alaihi salam mengajak kepada umat dia untuk beriman kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merakamkan ayat Quran pada surah Hud ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa in istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah kamu memohon ampun kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in istaghfiru rabbakum, Allah suruh kepada kita untuk minta ampun kepada Allah. Thumma tubu ilaih, kemudian selepas daripada itu Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung, yumatti'ukum mata'an hasana, yang mana apabila kamu memohon ampun,
Selepas daripada itu kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan memberi segala nikmat-nikmat yang hasanah. Apa maksud hasanah tuan-tuan? Nikmat-nikmat yang baik. Kerana kita minta ampun kepada Allah, kerana kita bertaubat kepada Allah, Allah akan beri nikmat yang baik ila ajalin musamma, sehinggalah sampai waktu yang telah ditentukan kepada kamu. Wa yu'ti kulli fadlin fadlahu wa in tawallaw fa in akhafu alaikum azab yaumin kabir. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dialah memberi kurnianya kepada setiap orang yang berbuat kebajikan. Dan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala beri ancaman. Allah Taala kata wa in tawallaw, dan sekiranya kamu berpaling. Satu orang dia tak mau taubat, dia tak mau minta ampun kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa inni akhafu alaikum, kerana sesungguhnya aku takut, akhafu alaikum, aku takut akan ditimpakan ke atas kamu azab yaumin kabir, azab yang berat, azab yang besar di hari kiamat nanti. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyarankan kepada kita untuk sentiasa bertaubat ataupun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, pada pagi ini kita nak bacakan tuan-tuan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa, kemudian selepas daripada itu dia memohon ampun kepada Allah. Cuma pada pagi ini kita nak bawakan satu cerita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada sahabat tentang bagaimana cara dia meminta ampun sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asrafa rajulun ala nafsihi falamma hadarahu al-maut awsa banihi faqala idza ana muttu fa'aqriquni summa ashaquni summa ihzaru summa izharu fi riha fi bahr fa wallahi la in qadara alayya rabbi la u'adzibanni azaban summa 'adzabahu bihi ahada qala fa fa'alu dhalika bi faqala lil ardi addi ma akhadti فإذا هو قائم فقال له ما حملك على ما صنعت فقال خشيتك يا رب أو كما قال أو قال مخافتك فغفر له بذلك أو كما قال حديث صحيح riwayat Imam Muslim. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asrafa rajulun ala nafsi. Kata Nabi, ada satu orang laki-laki. Tuan-tuan, Nabi nak cerita. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat, Nabi cerita kepada sahabat. Nabi kata ada satu orang laki-laki yang dia ini banyak melakukan dosa pada diri dia sendiri. Kita ni dua tuan-tuan. Kok mana pun dia akan main dua ni saja.
kita buat dosa itu kepada diri kita sendiri, dan yang kedua, kita buat dosa itu melibatkan kepada orang lain. Dalam kitab Riyadhus Salihin pada bab taubah, para ulama menyenaraikan syarat-syarat apabila kamu nak bertaubat. Antaranya apa? Apabila kamu bertaubat, dosa yang kamu buat itu tidak melibatkan kepada orang, ada 3. Kamu berasa insaf, kamu berazam tak mau buat dah, dan kamu bertaubat kepada Allah. Dan 3 syarat itu hanya kepada Allah. Apabila kamu melibatkan dengan orang, kena tambah lagi satu, apa dia? Minta ampun ataupun minta maaf kepada orang yang kamu lakukan kesalahan. Kata Nabi SAW, kawan ni yang dia ni banyak melakukan dosa kepada diri dia sendiri. Nabi cerita macam tu kepada sahabat. Nabi kata, laki ni dia orang yang banyak buat dosa. Falamma hadarahul maut, kata Nabi SAW, apabila dia ni dekat dengan kematian, apabila dia ni dalam keadaan semakin dekat dengan sakaratul maut, maka dia pesan satu pesan dekat anak dia. Dia pesan satu benda dekat anak dia. Dia kata apa? Faqala idza ana muttu fa ahriquni, kata dia. Kata laki-laki ni, dia kata kepada anak dia bila dia berasa dekat-dekat nak mati, bila dia berasa dah kematian tu menghampiri kepada dia, dia orang yang banyak dosa, dia banyak yang buat silap, dia pesan kepada anak dia, dia kata apa? Iza ana mutu fa ahriqani, dia kata. Dia kata, apabila aku ni dekat nak mati, apabila aku dah mati dah, dia kata apa? Apabila aku dah mati dah, maka dia kata apa? Fa'ahriquni. Apabila aku ni dah mati, aku dah jadi jenazah, kata dia, hang ambil mayat aku ni, hang bakar mayat aku. Ni, laki ni, bapak ni pesan kepada anak dia lagu tu. Si bapak ni yang nak mati ni pesan dekat anak dia lagu tu. Dia kata esok ni, apabila aku mati saja, dia kata, apabila aku dah pejam mata, aku nak pesan satu kat hang. Pesan apa tuan-tuan? Pesan apabila aku mati, dia kata, mayat aku ni hang bakar, dia kata. Ini kita bukan cerita tentang agama Hindu. Ini kita cerita hadis Nabi. Cerita betul yang Nabi cerita kepada sahabat kita cerita pagi ni. Laki tu bila dia nak mati, dia pesan kat anak dia lagu tu. Dia kata, Iza ana mutu, dia kata, apabila aku ni mati, dia kata, fa'aqriqani, maka hang tolong bakar mayat aku ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia berasa macam silap bayi. Maka dia sebut kepada anak dia macam tu. Dia kata, Iza ana mutu fa'ahriqani. Dia kata kerana dosa yang dia buat ni banyak, dia kata, kerana terlampau banyak, dia kata, maka biar dia bakar siap-siap di dunia sebelum dia kena bakar di neraka. Dia faham lagu tu. Kerana dosa dia terlampau banyak, maka dia kata dia pesan siap-siap dekat anak dia, biar aku dibakar siap-siap di dunia ni. Kerana apa? Aku tahu dah, di akhirat esok, aku kena bakar serupa juga. Maka dia pesan dekat anak dia, macam yang kita sebut tadi, dia kata apa? Fa'agriqani. Bila aku dah mati, maka hang tolong bakar jenazah aku, kerana banyak dosa yang aku buat. Summa ishaquni. Kemudian kata dia, selepas daripada tu, dia kata, tulang benulang aku ni, tulang benulang bapa, kamu katok-katok bagi hancur buang, dia kata. Ni, bukan setakat tu, bukan setakat kamu bakar mayat aku, dah habis dah. Dah tinggal habis, tak ada apa, tinggal tulang. Tulang aku tu, hampa hancur buang, dia kata. Tuan-tuan, sambil lagu tu. Maksudnya apa? Dia tak mau bagi tinggal kesan apa sikit pun.
Summazruni fi rih fil ba. Dia kata selepas daripada tu dah hang katok-katok bagi hancur tulang aku tu, debu-debu bapak. Lepas daripada hang bakar tulang-tulang yang hancur dan debu-debu tadi tu, semua tadi tu hang bawa pi ke laut, hang peranyuk pi kat laut. Tuan-tuan, pak ni pesan lagu tu dekat anak dia bila dia mati. Dia kata bila aku mati, mayat aku ni hang bakar, lepas daripada bakar dah habis semua dah, tulang-tulang sisa-sisa yang tinggal hang perancuk buang. Sudah hang perancuk tadi tu, hang bawa aku punya debu-debu ataupun daripada sisa-sisa mayat aku, jenazah aku ni, tulang-tulang aku ni, hang peranyuk buang dalam sungai. Tuan-tuan, sampai macam tu sekali. Kata Nabi SAW. Kenapa dia sebut macam tu? Kerana macam tu dia kata kepada anak dia. Dia kata, "Fawallah," dia kata, "la in qadara alayya rabbi la u'adzibanni azaba." Dia kata demi Allah, dia kata memandangkan aku ni dosa yang terlampau punya banyak, dia kata Tuhan aku pasti akan azab aku dengan azab yang banyak. Dia kata kerana dosa aku ni banyak, kerana aku terlampau banyak buat silap di atas muka bumi, kerana aku orang yang terlampau banyak buat dosa di atas muka bumi, maka dia kata apa? Pasti dah, dia kata Allah akan azab aku dengan azab yang teruk, dengan azab yang banyak. Sampai dia sebut apa? Wallah, dia kata demi Allah. Tuan-tuan, kita ni orang yang apabila kita buat dosa, ada orang buat dosa, bila kita ni dah sampai macam ni, ataupun kita ni sepatutnya kena rasa kata kita ni ada buat dosa. Kalau sampai satu tahap kita tak rasa kata kita buat dosa, apa kita buat kita rasa betul, apa kita buat kita tak rasa silap, apa kita buat semua kita berasa macam kita betul, ada problem, ada masalah dia ni. Kerana apa? Kerana orang, satu-satu orang itu dia terlibat dengan salah, dia terlibat dengan dosa. Maka dia kena berasa silap dia kena berasa apa yang dia buat itu sebahagian besar mungkin ada salah. Kerana apa? Kata Nabi SAW, apabila dekat dengan mati, maka dia akan rasa apa benda yang dia pernah buat silap salah dulu, dia nak perbetul balik. Kadang-kadang tak dan. Maka pada masa tu, dia akan rasa macam-macam. Mungkinlah ni dia duk sihat lagi, mungkinlah ni dia duk banyak harta lagi, mungkinlah ni dia tak berasa lagi macam tu. Apabila mai dekat dengan nak mati esok ni, maka Allah tunjukkan dekat depan dia satu persatu. Bila esok ni dekat nak mati, malaikat mai duduk di sebelah kiri dia, malaikat tu pakai pula dengan serba hitam, dia tahu dah masa tu malaikat yang mai nak jumpa dia, nak mai ambil cabut nyawa dia, maka masalah besar pada dia. Tuan-tuan, maka Nabi SAW cerita benda ni kepada sahabat-sahabat. Nabi kata laki ni bila dia dekat nak mati, dia pesan dekat anak dia lagu tu. Bila aku mati, mayat jenazah aku hang bakar tulang benulang, hang katok bagi hancur, lepas tu abu jenazah aku ni hang lempak hidup dalam sungai. Hang lempak di tengah-tengah laut. Tuan-tuan, Nabi SAW bila sebut macam tu, kemudian Nabi sambung lagi. Nabi kata, ma'azzabahu bihi ahada. Kawan yang dia nak kena azab, ataupun kawan yang dia banyak salah, banyak silap tadi ni, dia sambung lagi. Dia kata, ma'azzabahu bihi ahada. Dia kata, tak ada orang dah yang akan kena azab berat macam mana seumpama macam aku kena. Tuan-tuan, dia nak abaknya apa? Dia nak abak kata dosa dia buat banyak sungguh sampai dia tahu kalau dia mati memang azab Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi banyak sungguh kepada dia. Sampai dia sendiri kata apa? Ma'azzabahu bihi ahada. Tak ada orang dah yang akan kena azab macam mana aku kena. Tuan-tuan,
Fafa'alu zalika bi. Maka tuan-tuan, anak dia pun bila dengar wasiat pak dia macam tu, anak dia pun buat. Anak dia pun turut macam mana hasrat pak dia. Bila pak dia mati, anak dia tu bakar jenazah pak dia. Kemudian abu-abu tulang-tulang yang ada tu, anak dia perancok, perelai sampai jadi debu. Lepas daripada tu debu-debu, habuk-habuk abu yang ada tu, anak dia buat pergi ke laut. Lempak ke laut. Maka tak ada tinggal apa dah. Tak ada tinggal apa dah. Tuan-tuan. Faqala lil ardi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata kepada bumi. Allah Ta'ala kata ni bila? Pada hari kiamat esok ni. Allah Ta'ala tanya ataupun Allah kata kepada bumi. Addi ma akhadti. Allah Ta'ala tanya kepada bumi lepas daripada kiamat dah dibangkitkan semula duduk di padang mahsyar. Allah firman kepada bumi. Allah Ta'ala kata addi ma akhadti. Allah Ta'ala kata bawa keluar, terbit balik. Buat terbit balik, buat keluar balik apa yang engkau simpan di dalam perut engkau. Tuan-tuan, kita abu jenazah mayat kita jadilah macam mana hancur sekalipun, kita pasti akan dibangkitkan balik oleh Allah. Bawa pilah, lempak di mana pilah. Tuan-tuan, kan ada 2-3 kes kematian yang tak tahu di mana mayat jenazah dia. Tak tahu. Cari punya cari tak jumpa. Kan kita, sahabat-sahabat kita MH370 tak tahu duduk tamak. Jenazah mereka tah ada ke tak ada, ke jumpa ke tak jumpa, ke tak tahu apa punca jadi hilang tak mana tak tahu. Maka di akhirat Allah Ta'ala kata fa'addi ma akhazti. Apa yang ada dalam perut hang bumi, awak terbit keluar. Awak keluar balik. Tuan-tuan. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak tengok balik. Semua yang telah meninggal dunia akan dibangkitkan oleh Allah. Maksud daripada ayat tu apa dia? Nak habaknya apa dia? Kawan hak tadi ni. Kawan hak tadi ni, hak dia buat banyak dosa, yang dia buat banyak silap, dia berasa menyesal, dia berasa insaf, dia berasa taubat atas dosa-dosa dia, sampai dia tunjuk, sampai dia pesan kepada anak dia lagu tu. Dia pesan kepada anak dia benda hak kita sebut tadi tu. Selepas daripada tu bila dia mati, Allah perintah kepada bumi keluarkan balik kawan hak tadi tu. Kawan yang dah jadi abu sekalipun, buat keluar balik kawan tadi tu, bangkit berdiri, mai duduk di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikata kepada laki-laki ni, Allah Ta'ala kata kepada laki-laki ni, faqala lahu ma hamalaka ala ma sana'ta. Tuhan kata kepada dia, Allah Ta'ala kata kepada dia, apa yang menyebabkan sampai hang buat lagu tu, sampai hang pesan tinggal dekat anak hang sampai macam tu dulu ni. Allah Ta'ala tanya dekat kawan hak tadi ni, yang dia pesan dekat anak dia bila bapak mati, mayat bapak ni buat sekian-sekian ni. Allah Ta'ala tanya, awak yang hang pesan sampai lagu tu? Yang pesan teruk sangat tu pasal apa? Tak bolehkah pesan setakat biasa-biasa je dekat anak hang? Tak bolehkah? Allah Ta'ala tanya kepada kawan tadi tu. Allah Ta'ala tanya kepada kawan tadi. Maka kata Nabi SAW, laki tadi ni dia jawab kepada Allah. Bila dia dah dibangkitkan kepada Allah, duduk di hadapan Allah, Allah tanya kepada dia, maka dia jawab depan Allah. Dia kata apa? Khasyatuka ya Rabb. Dia kata, ya Allah, dia kata, aku buat ni, aku lakukan macam ni, aku pesan macam ni, kerana kata dia apa dia? Aku takut kepada engkau ya Rabb. Khasyatuka ya Rabb. Aku takut kepada engkau ya Allah. Aku buat macam tu sebab aku sangat-sangat takut kepada engkau ya Allah. Aku takut kerana bila aku duduk sorang-sorang, aku renung balik, aku duk ingat-ingat balik, aku perhati balik, banyak silap, banyak dosa dan banyak benda-benda tak kena yang aku buat. Maka kerana tu aku muhasabah, aku cek balik, aku pesan kepada anak aku, apabila aku nak mati, hang buatlah macam ni yang aku sebutkan tadi. Tuan-tuan, kemudian kata Nabi SAW,
Dalam hadis itu Nabi SAW sambung, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah tengok kerana dia ni tunjuk rasa takut kepada Allah sebelum daripada dia mati lagi, dia berasa insaf dan dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi SAW, faghafara lahu bidzalik. Maka dalam hadis dia kata faghafara lahu bidzalik, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa dia kerana takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Ibnu Majah. Tuan-tuan, ada manusia yang apabila dia buat salah, dia minta ampun kepada Allah, Allah tidak ampunkan dosa dia. Tidak ada yang macam itu. Tak ada orang yang Allah tidak mengampunkan dosa dia bila dia minta ampun kepada Allah. Ingat sampai bila-bila pun takkan ada orang yang macam tu, melainkan Allah Subhanahu wa taala wa huwa yaqbalu taubata an ibadi. Dan dia itu maha menerima taubat daripada hamba-hamba dia. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan mengampunkan ataupun memaafkan segala kesalahan dan dosa-dosa dia. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Jundub bin Abdullah, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan qala wallahi la yaghfirullahu li fulan wa inna Allah ta'ala qala man zalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ada satu orang laki-laki. Ni benda lain pula, cerita lain pula. Nabi kata ada satu orang laki-laki yang dia ni duk cakap, yang dia ni duk kata apa? Dia kata, wallah, dia kata, la aghfirullahu li fulan, dia kata. Wallah, dia kata, la yaghfirullahu li fulan. Dia kata demi Allah, dia kata. Ni tuan-tuan, laki ni kata apa? Dia kata demi Allah, dia kata Tuhan takkan ampun kepada kawan. Tuan-tuan, kadang-kadang mulut ni terlampau lancang sangat, mulut ni terlampau derah sangat, sampai boleh kata kat orang lagu tu. Dia kata dia ni Tuhan tak ampun lah dosa dia. Dia ni dia punya silap dia ni, jangan haraplah Tuhan nak boleh bagi ampun ke dia. Dia ni dengan cara dia duk buat macam tu pakai Tuhan tak ampun dah, Tuhan tak terima lah dosa dia tu. Tuan-tuan, hadis tu sebut macam, barangkali dia kata macam tu kerana apa? Kerana dia benci, kerana dia meluat dekat satu orang tu, maka dia sebut macam tu. Dia kata macam tu dekat orang lain. Dia kata Tuhan tak ampunlah dosa. Tuan-tuan, kita jangan macam tu. Tengok siapa pun, Allah sentiasa beri pengharapan dan juga pengampunan kepada siapa pun. Kadang-kadang kita cepat tuan-tuan, tengok dengan budak-budak hak nampak macam buah, nampak macam kasar, nampak macam jahat, nampak macam tak berapa nak baik, kita kata budak ni bakal tak ada harapan dah. Jangan tuan-tuan. Siapa-siapa pun kesudahan dia ataupun bagaimana hal keadaan dia selepas daripada berada di depan mata kita, kita tak tahu. Barangkali budak yang dia buah depan mata kita, pengakhiran hujung usia dia lebih baik daripada kita hak kata tak baik dekat dia. Tuan-tuan, maka Nabi SAW sebut, Nabi kata ada satu orang lelaki yang dia ni sebut macam tu. Dia kata la yaghfirullahu li fulan, Allah takkan ampun dosa kawan ni. Tuan-tuan, dia sebut macam tu. Dia tak tahu benda yang dia cakap itu benda yang dia cakap itu salah di sisi agama. Allah Ta'ala tak bagi, dan Nabi SAW pun tak pernah sebut macam tu.
Tiba-tiba dia sebut macam tu. Maka tak berapa tepat dan tak betul. Nabi cerita benda ni kepada sahabat-sahabat. Kemudian kata Nabi SAW, dia kata demi Allah, dia kata Tuhan takkan ampun dosa kawan tu. Kemudian Nabi SAW kata, Nabi kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna Allah taala qala, Allah taala kata, sedangkan Tuhan kata macam lain. Tuhan kata, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Kata Nabi SAW, Tuhan kata, Nabi SAW sebut, Nabi kata, yang kata Allah Subhanahu wa taala sebut. Allah Taala kata apa? Siapa dia ni? Man zalladzi yata'alla alayya. Siapa dia ni yang sampai bersumpah dengan nama aku, guna nama aku, bahawa aku tidak akan ampunkan dosa satu orang. Siapa kawan ini yang tiba-tiba duk pi kata Tuhan tak ampun dosa hang, Tuhan tak maaf salah hang, hang buat apa pun Tuhan tak terima dah. Siapa hang ni? Allah Ta'ala tanya kepada kawan tu balik. Hang ni siapa yang duk pi buat sebut cakap lagu Tuhan, Tuhan ke? Hang buat macam tu pasal apa? Allah Ta'ala tanya. Fa inni qad ghafartu li fulan. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kata, sesungguhnya dia ni aku dah ampunkan dosa dia. Hang kata Allah, aku tak ampunkan dosa dia, sedangkan aku dah ampun dah dosa dia, selesai habis dah. Hang saja yang kata aku tak ampun dosa dia, sedangkan aku kata Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa-dosa dia. Aku dah ampun dah dosa dia. Hang seorang je tahu hang ni siapa, aku pun tak tahu. Tiba-tiba hang boleh sebut pula benda yang sebenarnya aku tak buat pun. Aku sentiasa memberi ampun kepada orang yang meminta ampun kepada Allah. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW sebut, Nabi kata, qad ghafartu li fulan, sesungguhnya dosa orang tadi tu aku dah ampunkan. Kemudian kata Nabi SAW, wa ahbattu amalak. Kata Nabi SAW, dan Tuhan kata, aku telah mensia-siakan amalan dia ni. Orang yang dia kata kepada orang yang Allah tak ampuni, Allah sia-siakan segala amalan-amalan. Tuan-tuan, dia kata dekat orang, kata Allah Ta'ala tak ampun dosa orang tu, sedangkan Allah sebenarnya menyia-nyiakan amalan orang yang kata kepada orang yang Allah tak terima segala salah dan silap satu orang. Tuan-tuan, jaga-jaga dan hati-hati dengan lisan lidah kita. Jangan sampai kita kata kepada orang, hang Allah tak ampun dosa, hang Allah tak ampun silap, hang orang yang memang Allah tak terima dah taubat. Jangan macam tu. Kerana apa? Kerana dengan kita sebut macam tu, akhirnya amalan kita habaan mansura, bertebangan, bertebaran, jadi habuk yang sia-sia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, daripada hadis yang kita baca ni boleh kita ambil faham apa tuan-tuan? Walau macam mana pun kita nak buat satu tafsiran, kita nak menghukum satu-satu benda, kita kena mengikut berdasarkan kepada landasan Al-Quran dan hadis. Kita tak boleh ikut tafsiran, ikut akal kepala otak kita, tak boleh. Kerana apa? Di sana ada hadis dan ayat Al-Quran yang mengatakan benda di sebalik daripada benda yang kita sebut. Kerana apa? Kerana banyaknya ayat-ayat Quran yang berkisarkan tentang pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita selalu ulang sebut bagaimana cerita satu orang sahabat Nabi yang bernama Wahsy. Orang yang apabila dia melembing Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, kedukaan Nabi ni ataupun kesedihan Nabi sungguh-sungguh apabila Nabi dapat tahu berita tentang kematian Sayyidina Hamzah.
Asadullah ataupun Sayyidina Hamzah Sayyidul Syuhada. Nabi tahu saja, Nabi cukup sedih kerana dia dibunuh oleh satu orang sahabat yang bernama Wahsy. Tapi tuan-tuan, selepas daripada tu dia mendapat kecaman, kutukan, kata-kata yang cukup berat. Apa pengakhiran Wahsy tuan-tuan? Akhirnya Wahsy dia masuk Islam. Akhirnya Wahsy dan juga orang yang upah kepada Wahsy ini masuk Islam belaka. Tuan-tuan, selepas daripada tu Nabi SAW terima Wahsy. Walaupun Nabi agak macam tak seronok, Allah Subhanahu Wa Taala beri teguran kepada Nabi dan Wahsy akhirnya masuk Islam. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, kesudahan Wahsy, akhirnya Wahsy masuk Islam dan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala silap salah dosa dia yang terdahulu dan dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita ni kalau nak kira marah kepada orang, kita kalau nak kira tak puas hati kepada orang, macam-macam yang kita akan sebut pada lidah mulut kita. Kita akan kata kepada orang tu, hang ni masuk neraka, hang ni tak masuk syurga, hang ni banyak buat silap, hang ni Allah tak ampun dosa, macam-macam. Sedangkan sifat Allah, maha kuasa Allah, maha hebat Allah, maha pengampun Allah, mengatasi ataupun melebihi daripada apa yang kita sebut, apa yang kita kata kepada orang yang kita buat. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala taubat kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga lidah dan mulut kita daripada menghukum orang sesuka hati. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita kekuatan untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan apa yang kita sebut dan apa yang telah kita ucapkan pada pagi ini. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, yang baik datang daripada Allah, yang buruk, kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.